Waalaikumsalam warahmatullahi. Dua minit ya. 2 minit ya. Sedap air. Dahaga sikit. Ngantuk pun je sebenarnya. Baik. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung dan juga meneruskan perjumpaan kita dan perbincangan kita di ruang Facebook Baitul Salam. Dan kita kali terakhir kita jumpa bulan lepas, kita ambil kenaan dengan tajuk yang agak kontroversial. Sebenarnya bukan kontroversial sebab tajuk tu betul lah kan, kita kata garis panduan mengeluarkan pendapat ataupun fatwa kita lupa pula. Okay, yang itu kali terakhir kita bincangkan, kita ambil malam fake, malam untuk fake. Kelas kita patut kita fake, tapi oleh kerana PKPB tak dapat berjumpa, maka kita tukar dengan tajuk yang berbeza lah. Jadi dengan sebab itu kita bincangkan itu. Pada kali terakhir kita jumpa itu, kita ambil berkenaan dengan tajuk yang agak panas. Bukan panas sebab apa, sebab contoh saya bagi tu terkena dengan orang yang sibuk dengan teori konspirasi dan sebagainya. Jadi bila benda tersebut kita buat perbahasan dan kita bincangkan, dia garis panduan dia jelas. Dia disebutkan berkenaan garis panduan dia adalah pertama, bidang. Bila orang tak nak bercakap satu benda, bidang nak bercakap tu kena jelas, pastikan. Okay, kemudian kita ambil juga lepas tu berkenaan dengan garis panduan mengeluar pendapat dan fatwa dalam Islam. Okay, benda kedua, orang yang bercakap tu, dia ahli apa? Ahli muzik ke? Pakar kereta ke? Ahli agama ke? Ahli perubatan ke apa? Kemudian yang ketiga, mestilah difikirkan berkenaan kesan daripada pendapat yang dikeluarkan. Setiap orang yang keluarkan pendapat, dia kena tahu bahawa pendapat dia tadi bawa ke mana. Kalau sekiranya pendapat dia tadi mengeluarkan pendapat membawa kepada perpecahan dan juga percanggahan ataupun pelingkahan ataupun macam sekarang ni macam geng-geng konspirasi, dia menyebabkan bahaya masyarakat. So orang akan jadi macam orang US, sibuk tak nak ikut SOP, maka membahayakan nyawa. So basically kalau kita kata benda ni kesan percakapan tersebut, nak bercakap semua orang bercakap, semua orang boleh keluar pendapat, tapi masalah sekali pendapat awak pergi ke mana. Dan yang terakhir, janganlah dia mengeluarkan satu benda yang khilaf tu kepada memestikan satu benda yang khilaf. Contoh macam kes kita terang itu macam tentang tajuk rapatkan saf dalam solat. Ia bukannya benda wajib. Bahkan dia bukan masuk dalam rukun solat, bukan daripada syarat sah solat. Maka bila ada kebarangkalian untuk bertukar, boleh hilang hukum tersebut.
Pasal kita kata balik pada asal, tajuk ini hanya berlaku ketika COVID-19 sahaja, bukan ketika waktu lain. Kita tak ajak orang untuk buat benda ni ketika tengah sihat. Ketika tengah wabak penyakit tersebar, unless kita tak percaya wabak penyakit tu ada, dan itu tajuk lain. Okay, baik. So malam ni insyaAllah kita akan ambil tajuk yang baru, tapi ada kaitan dengan tajuk yang terakhir tu. Itu kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat di media sosial. Kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat di dalam media sosial. Okay. So, jangan koyak lagi. Siapa-siapa yang ikuti kelas kita ni, diharap jangan koyak. Dan yang tukang sebarkan pun jangan provoke. Sebenarnya hari tu kes silap itu. Video tu diorang letak tajuk. Dia kata saya menjawab kepada pengarah filem. Memang orang tu pengarah filem, tapi saya tak tuju pada dia direct. Saya ambil dia sebagai contoh. Banyak lagi orang lain yang sama macam dia perangai, yang bukan ahli bercakap dekat dalam media sosial dan juga menyebarkan pendapat tanpa memikirkan consequences ataupun kesan daripada percakapan dia. Banyak orang macam tu. Tapi cuma kebetulan dia jadi contoh. Lepas tu kawan tu pergi hantar video dekat internet. Lepas tu dia letak tajuk tu. Mengamuk lah member. Jadi dengar jangan koyak. Yayasan Taklim masih ada buat kelas? Ada. Masih ada kelas Yayasan Taklim. Boleh tengok kat Facebook Yayasan Taklim dan juga channel YouTube Yayasan Taklim ada. Baik, jadi malam ni kita tajuk yang baik, masih berkaitan, tapi untuk pasal menjaga maslahah dan juga kefahaman orang ramai daripada melanggar perkara-perkara yang larang oleh agama. Pasal kita bincang tajuk fake. Pasal fake ni adalah hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Taala berkaitan perbuatan mukallaf atau tindakan dia, yang mana kita kata benda tersebut dia ambil dalil yang terperinci. So kita bincangkan berdasar kepada dalil. Baik. So malam ni kita akan bincangkan berkenaan dengan kebebasan bersuara atau berpendapat, kebebasan berfikir dan juga mengeluarkan pendapat dalam media sosial. So, memang zaman sekarang ni ada satu zaman di mana tak ada dapat nak sekat dah. Semua orang boleh tulis apa dia nak, boleh iklan apa dia nak. Orang kalau dia kata dia nak boost up pun, Facebook boleh jadikan dia popular. Bayar RM25, RM20 dia boleh boost up. Macam kita punya video kan dekat Baitul Salam ni, kalau dia kata kita nak buat benda macam tu boleh je. Lepas kita dah ceramah, lepas tu ada boost up, dia pergi sebarkan suka hati dekat tempat-tempat orang. So basically benda tersebut ialah kita faham media sosial zaman sekarang, cara pengagihan ataupun penyebaran maklumat tu sangat cepat. Kan seorang tu boleh menipu di New York sampai ke hujung dunia. Hujung bumi ni akan sampai penipuan dia. Orang tu menipu dekat Kuala Lumpur boleh sampai pada Jepun dalam masa beberapa saat je. So basically ini kena faham. Ini media sosial ni kedudukan dia macam mana. Ini kita bincang insya-Allah pada malam ni. Pasal kita nak sebut tentang bebas mengeluarkan pendapat, kita nak hak bersuara. Sebab memang banyak orang komen. Saya dengar ada orang komen tak puas hati dengan tajuk kita bincang berkenaan dengan garis panduan mengeluarkan pendapat ataupun fatwa dalam Islam. Ada orang tak puas hati, dia kata habis ustaz boleh cakap je. Kita kata terang balik, setiap orang ada bidang. Pendapat kita tak semestinya bagus untuk kita tonjolkan. Mungkin kadang-kadang pendapat tu adalah bodoh. Tapi orang tak tahu kita bodoh, tapi bila kita cakap orang tahu bodoh. Macam Imam Ahmad bin Hanbal pernah sekali dia sebut pada seorang lelaki. Dia lelaki ni memang baik kali dah. Imam Ahmad bin Hanbal dengar orang cakap macam-macam pada dia tentang dia. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal pertahankan. Kata bukan kod. Tapi satu hari Imam Ahmad dengar dia bercakap. Imam Ahmad kata pada dia, aku dengar orang kata macam-macam pada engkau, aku pertahankan. Hari ni aku dengar kau cakap, memang kau bodoh, dia. Mana kau tak bercakap, aku tak tahu kau bodoh. Kau bercakap, aku tahu bodoh. Jadi basically kadang-kadang benda tadi memperbodohkan diri sendiri pun dalam agama tak dibenarkan. Sebab tu kenapa bila kita nak bercakap, kita nak menulis ke, kita nak memberikan pendapat kita, kita kena tahu bahawa bidang kita ke bukan. Kalau bukan kita diam dah. Contoh macam orang masak kan. Buat video masak. Kita pandai masak, jangan tegur lah. Janganlah buat benda komen-komen bukan. Cakap sedapnya ke tak apalah. Kalau dia kata kita buat lah kat situ salah tu, garam tu masuk masa banyak sekian, lada banyak sekian. Orang tu dah buat dah masakan. Awak sibuk apa kan? Awak bukan pakar masakan. So konsep dia kena faham betul kena faham betul bahawa konsep dia adalah masalah pendapat tadi. Islam tak pernah kata orang tak boleh ada pendapat. Cuma masalah menzahirkan pendapat tersebut. Adakah boleh atau tidak? Perasaan dalam hati kita tak boleh kawal. Kita ada dalam hati kita perasaan-perasaan itu tak boleh dikawal. Memang Allah Taala jadikan fitrah kita akan suka untuk menzahir ada dalam diri kita ni, ada marah, benci, sayang, kita boleh hilangkan.
Tapi menzahirkan benda berkenaan adalah masalah. Sebagai contoh. Dan dalam Islam memang kita tahu bahawa ketidakredaan manusia itu dikenali dengan kata-kata. Bila seorang tu bercakap, menuturkan kata-kata, di situlah kita tahu dia reda atau tidak. Sebagai contoh, bila Nabi SAW pernah menegur seorang wanita yang duduk dekat kubur, dia menangisi, mungkin ada orang kesayangan dia mati. So Nabi tegur dia. Bila Nabi tegur dia, Nabi suruh sabar dan sebagainya, dia tulis kat Nabi, dia kata kau tak kena mana kau tahu. Dia cakap yang tu. Maka Nabi SAW pun terus bergerak, tinggalkan. Lepas Nabi tinggalkan, wanita berkenaan toleh tengok ada para sahabat. Dia kata siapa tu? Dia kata Rasulullah. Dia kata itu Rasulullah. Lepas tu perempuan berkenaan jumpa Rasulullah. Dia kata ya Rasulullah aku reda. Nabi kata ujian tu pada awal pertembungan, mana awal kena. Bukan lepas dah lama tembung geti nak cakap. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 155 berkenaan dengan tajuk orang yang bersabar tu kita kenal macam mana. Kalau tak nyatakan walana baluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'. Demi semuanya kami pasti akan mengenakan kalian sedikit daripada kelaparan dan juga ketakutan dan kelaparan. Kami pasti kenakan kalian. Okey, balakan kalian dengan sedikit kelaparan, sedikit ketakutan, sedikit kelaparan. Kan? Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan daripada segi harta, nyawa dan juga tanam-tanaman. Wa basyiris sabirin, dan beri gembira untuk orang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun, dan orang yang bersabar ni adalah orang yang bila ditimpa mereka sebarang musibah, qalu inna lillah, mereka kata kita ni milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, kita kepada Allah Taala kita akan kembali. Maksudnya orang yang bersabar tu dengan orang yang menuturkan kata-kata yang betul pada waktu yang tepat. Itu ya, kalau dia kata dia mengeluh, keluh kesah, tak puas hati, kenapa, why me, di situ zahirnya kedudukan sebagai seorang yang tidak sabar. Mana konsep dia adalah penuturan. Mana orang memang bebas bercakap. Kan dia perasaan dalaman dia nak zahirkan dengan apa saja, kita tak boleh kawal. Kita tak nak halang. Tapi dalam masa sama agama meletakkan garis panduan bahawa kata-kata, tutur kata kita, penuturan mulut kita ni adalah punca untuk kita kenali adakah seorang itu bersabar ataupun tidak. Ini kena faham. Allah Ta'ala gelarkan orang bersabar tu adalah orang yang bila ditimpa sebuah musibah, qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita ni milik Allah, kepada Allah Ta'ala kita akan kembali. Jadi dengan sebab itu kenapa bila kita kait kepada hari ini tajuk menzahirkan, mengeluarkan pendapat, ataupun atau kebebasan untuk berfikir dan juga meluahkan pendapat, memang kita kata benda berkenaan adalah hak setiap orang. Tapi masalahnya ketika di media sosial yang zaman kita sekarang ni dah jadi sampai macam tak bertepi, tak bertebing. Setiap manusia ni boleh berdialog dengan manusia yang lain, bahkan boleh video on kan. Bahkan boleh jadi perkara-perkara maksiat, penzinaan dan sebagainya walau tidak bertukar tempat. Dalam rumah pun boleh berlaku. Mana orang tu boleh bersembang bual dengan orang bukan mahram dia, kan kelak ketawa kekek dan sebagainya melalui media sosial. Yang kita kata benda ni memang kita kata merosakkan kekeluargaan yang sangat banyak. Memang ada manfaat macam kita buat kelas sekarang ni, manfaat lah. Tapi dalam masa sama mudarat dia pun besar kepada sistem kekeluargaan. Hilangnya kasih sayang suami isteri kerana sibuk dengan Facebook, sibuk dengan media sosial sampai lupa nak layan apa keluarga kita yang tersayang. Ni kita jaga sikit. Soalan kulihal memang kita kata benda tersebut bahaya dia pun ada. Jadi kita nak bincang pada hari ni insya-Allah bila kita mengeluarkan pendapat ataupun suara ketika di media sosial ni, apa hukum Islam mengenainya. Baik. Okey. Cara-cara untuk menggambarkan atau menzahirkan akan pendapat. Allah SWT telah mentaklifkan umat ini dengan penyampaian agama dan penyebaran risalah. Memang kita ni hendaklah bekerja untuk menyebarkan agama dan risalah Islam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Ali Imran ayat 104, Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum, hendaklah ada di kalangan kalian ummatun yad'un ilal khair, satu umat yang menyuruh kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan menegah dari kemungkaran. Hendaklah ada sekumpulan dengan kita yang buat kerja ini. So ini antara tugas Allah Ta'ala suruh kita jadi. Demikian juga Allah Ta'ala jadikan itu adalah sebab untuk kebaikan umat ini. Kita ni umat terbaik. Punca kita umat terbaik bukan hanya kerana kita ni dapat Quran, bukan hanya kerana Nabi diutuskan dan kita umat akhir zaman. Bahkan Allah Ta'ala sebutkan berkenaan kebaikannya umat ini berdasar surah Al-Imran ayat 110. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia.
ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyuruh pada kebaikan, wa tanhau kepada perkara ma'ruf, dan wa tanhau anil munkar, dan kamu menegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billahi, kalian beriman dengan Allah. Ini basic dia. Kita menjadi umat terbaik dengan sebab itu, bukan dengan yang lain. Dan Allah Ta'ala jadikan sifat menasihatkan orang, saling nasihat, menasihati, adalah sebagai salah satu di antara sifat agama Islam. Sebab tu Islam ni agama yang peka dengan persekitaran, peka dengan jiran, peka dengan kawan, peka dengan semua keadaan. Maka kita kan peka. Kita bukan, Islam ni kan agama orang peka. Dalam bangsa lain betul, kita kata kita buat apa-apa, orang yang sibuk. Bangsa lain dia buat apa, jangan kacau. Itu hal saya. My business, dia kata. Tapi dalam Islam tak. Kita ni bersaudara. Kita ni ada ukhuwah persaudaraan, akidah. So kita nak masuk syurga, kita nak juga saudara kita masuk syurga. Bukannya kita nak diri kita saja. Sebab tu agama Islam ini menggesa kita atau menyuruh kita untuk kita bergerak di atas dasar saling nasihat menasihati. Di mana Imam Syafi'i rahimahullah, bila dia baca dia sebut tentang surah Al-Asr kan, wal asr kan, demi masa, innal insana fi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian, illal ladina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang beriman dan beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, yang berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. So basically ini antara sifat utama umat ini, macam mana disebut dalam ayat ayat kita baca tu, surah Al-Imran ayat 110. Jadi Allah Ta'ala jadikan nasihat, menasihati termasuk daripada perkara agama Islam. Daripada Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau berkata dalam sabda Rasulullah SAW, ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihah. Dan maksud asal nasihah itu adalah tulus ikhlas. Tulus ikhlas. Sebab dari perkataan bahasa Arab, asal dia adalah nasahtul asala, saya menulinkan akan madu. Maksudnya bila saya ambil madu, saya tapis, saya buang hampas, tinggalkan yang tulin dia saja. Itu panggil nasahtul asala. Word nasaha ni maksud dia kita menapis keburukan, keaslian atau benda yang bukan bagus, tinggalkan yang elok saja. So macam tu perbuatan orang menasihati. Sebab tu bila dalam maksud hadis ni sebenarnya ad-din nasihah, agama itu adalah tulus ikhlas. Lepas tu para sahabat kata, qulna liman, mereka kata pada siapa ya Rasulullah? Qala lillah, kepada Allah Ta'ala. Mana tulus ikhlas? Kepada Allah Ta'ala. Bila kita bercakap, kita menyampaikan agama ke, kita berbincang tentang agama ke, kita menasihatkan orang ke, tujuan kita adalah kerana Allah Ta'ala, wali rasul dan kerana rasulnya, wali aimmatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin umat Islam, tulus ikhlas pada pemimpin Islam. Bukan kita nak rampas. Bila kita tegur pemimpin tu, bukan kita nak dia punya kuasa dia, jawatan dia, kita nak dia jadi baik. Itu perbezaan macam orang yang kadang-kadang bergerak dalam selama parti politik, yang kadang-kadang teguran yang diberikan untuk dia take over jawatan berkenaan. Dia nak orang tu jatuh, dia naik. Sebab tu konsep dalam parti politik, dalam politik ni biasa dia akan ada bogil-membogilkan. Mana orang ni telanjangkan orang A, orang A telanjangkan orang B. Masing-masing saling bogil-membogilkan. Yang kita kata benda berkenaan sangat jijik dan kotor. Sebab dia bukan masalah diorang tunjukkan apa diorang boleh buat. Diorang suruh orang jangan sokong orang tu sebab kerana apa yang keburukan yang dia ada. So kerja dia bogil-membogilkan. Jadi kita dalam konsep ini betul, orang yang tak layak menjadi pemimpin memang tak layak lah. Dan Islam tadi tak ada takwa, tak ada takut Tuhan dan sebagainya, jangan dipilih menjadi pemerintah. Itu jelas. Cuma dalam asas ni, kalau yang kita kata dari segi masalah nasihat, bila kita jadi rakyat kan, kita patut nasihatkan pemerintah tadi, tapi bukan dengan keadaan nak ambil alih kuasa dia. Mana kritikan yang diberikan hanya untuk dia jadi baik, bukan untuk dia ini tempat untuk kita ambil take over. Mungkin parti politik kita kalah, kita nak parti politik jatuh pula. So kita pun bergeraklah, bekerja dekat Facebook dan sebagainya, kerja sikit-sikit kutuk pemerintah. Ini benda-benda yang tak ada dalam agama. Islam tak ajar macam tu. Kalau kita tak suka, kita dalam konteks ni, bila kita tak suka, kita tak suka perbuatan dia, maka kita tegur dia, suruh dia buat baik. Kalau tak nak buat baik, terpulang kepada Allah Ta'ala lah. Bukan kerja kita. Yang penting kita menjadi penasihat untuk bagi perkara kebaikan. Bukan paksa orang untuk buat baik. Kita kan paksa orang, bukan kerja kita buat paksa. Sebab tu para rasul, para anbiya, semua kerja mereka adalah penyampaian agama, bukannya memaksa orang untuk tukar. Unless mereka ni dilantik oleh Allah Ta'ala menjadi pemerintah.
macam Sulaiman dan Daud yang memerintah negara. Maka dia bergerak sebagai nabi yang raja, nabi yang memerintah, mentadbir, mengurus. Macam Nabi Muhammad SAW sendiri pun baginda mentadbir dan mengurus, cuma dia tak pakai klasifikasi raja tersebut sebab Nabi tak ada besarkan rumah, tak ada tambah bangunan, tak ada tambah kemewahan, tak ada beli kenderaan lagi bagus. Bahkan bila baginda SAW wafat pun tak ada benda baginda tinggalkan kecuali baju apa perkara, tak ada duit, tak ada ni, tanah je sikit, kemudian baju besi, perkakas-perkakas peperangan. Itu ada Nabi tinggalkan. Bahkan Nabi mati dalam keadaan tergadai baju besi baginda pada seorang Yahudi, kena tepung barli yang Nabi ambil daripada orang Yahudi tersebut. Nabi letak cagaran, kalau tak boleh bayar dia boleh jual benda tu dan ambil duit dia. Tapi sebelum sempat Nabi tebus, Nabi SAW telah wafat. Itu Aisyah kata Nabi wafat sebelum sempat tebus balik. Itu sebab kenapa tak dikatakan raja. Sebab Nabi bukan mentadbir untuk mengambil harta atau mengkayakan diri. Itu perbezaan dengan pemerintah yang ada seluruh dunia sekarang lah. Balik pada asal, perbezaan tu sangat nyata. So konsep dia, bila kita kata untuk pemerintah umat Islam, kita bertulus ikhlas, maksudnya kalau nasihat pun dia untuk dia jadi baik. Ninja wa'amatihim, dan umum umat Islam, untuk mereka menjadi bangsa yang baik. Kita masuk syurga bersama-sama dengan mereka. Itu tujuan kita menasihati mereka. Bukan untuk burukkan, bukan untuk kita jadikan mereka ni dihina. Tapi kadang nak terhina pasal kedegilan tu, Allah Alam lah kan. Kita tegur, tak nak dengar sudah. Kan? Itu pening kepala. Tapi yang penting jangan koyak. Siapa terkena, jangan koyak. Time kutuk orang pandai kan. Kutuk menteri agama lah, kutuk mufti lah, kutuk sekian pandai. Bila kena kat diri sendiri, mengamuk. Ini semua-semua perkara-perkara yang tak patut berlaku lah. Kalau anda boleh komen orang, anda perlu terima komen orang juga. Buat kisah je. Senyum je Baik. Jadi maksudnya dengan sebab itu kalau kita faham, memang agama ni menasihati kan, menasihati. Dan juga tulus ikhlas, maksudnya kita nak bekerja, bergerak supaya kebaikan tu berlaku. Sebagaimana Allah Taala dia taklifkan pengikut-pengikut umat ni, okey, umat Muhammad ni, untuk menggambarkan tentang pendapat mereka pada apa yang dibolehkan, dan takkan terrealisasi sebenarnya nasihat dan dakwah, okey, dan juga dengan dan gambaran bagi pendapat, kecuali dengan media yang kita panggil yang jalan-jalan sebab untuk seorang Muslim lalui. Kalau mutus surat ke, buat ceramah ke, macam zaman sekarang ni kita boleh hantar kepada orang ramai nasihat. Kadang gambar poster, kadang-kadang kita panggil orang hantar benda kecil je, hadis Nabi boleh hantar, supaya sampai di tengah-tengah itu apa yang diinginkan oleh Allah Taala. Dan jika sekiranya sekalipun benda tersebut yang kita kata yang kaedah atau media perantara bagi dakwah tersebut atau bagi nasihat tersebut, dia adalah tidak dinaskan oleh syarak. Tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam sunnah, okay? Dan tak pernah digunakan oleh salaf. Salaf tak pernah gunakan kaedah zaman kita sekarang ni. Kita ceramah ni, mereka tak pernah guna pun cara macam ni. Okay. Tapi selama mana dia boleh menggambarkan mengenai kehendak dan menyampaikan kepada kehendak. Kita boleh sampaikan kehendak kita, maka itu tak ada masalah. Jadi Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, dia ada sebut, dia kata tiada keraguan bahawa setiap perkara yang penting umumnya dikehendaki untuk pengisytiharannya dan penyebarannya dan pemberitahuan. Benda yang penting secara umumnya kita nak sebarkan, dan akan dilalui pada cara kita menyebarkan tersebut untuk terhasil satu jalan yang terhasil dengannya ketujuan berkenaan. Dan dikata dan memang berterusan manusia di atas ini menggambarkan dan juga memberitahu di atas seperti yang dia dengan cara mereka dengan secepat mungkin. Mungkin zaman Ar-Rahman As-Sa'di, zaman tu ada telegraf, dia ada gunakan Morse code ke kan, macam mak mati ke, kan kadang orang dapat zaman dulu kan, apabila orang tempat-tempat lain khabar tak sampai dengan cepat. So jadi penggunaan kaedah-kaedah berkenaan memang dipakai. Dan dikata benda itu tujuan dia untuk kita menyegerakan maklumat, pengetahuan dan menyebarkan akan berita. Dan setiap kali mana jadi baru pada manusia ni, cara untuk paling cepat dan paling berjaya, okey, daripada sebelumnya, mereka cepat manusia pindah. Macam zaman dulu kan handphone kan. Handphone tahun bila je? Saya ingat saya tinggalkan Malaysia tahun 98. Handphone ni adalah benda privilege. Bukan semua orang ada telefon bimbit.
Bukan semua orang ada. Zaman tu sangat mahal. Bil telefon bimbit pun mahal. Telefon bimbit pun besar. Tetapi bila zaman sekarang ni macam jadi keperluan pula. Mak dengan abah mesti nak belikan anak telefon dan sebagainya. Anak pula sibuk dengan telefon. Zaman sekarang kalau tak ada telefon tu pelik. Tak ada handphone, pelik kan. Ini konsep. Jadi memang manusia akan cepat pergi kepada mana paling cepat dan paling segera. Atau paling berjaya. Jadi dan memang syarak. Allah SWT apa yang mensyariatkan kepada kita segala perkara. Dia telah memperakui untuk umat Islam tentang jenis atau bentuk penggunaan sistem sedemikian. Okay? Dan telah datang dari dalil dan usul dalam syariah yang menunjukkan pada itu. Mana memang dalam Islam tak pernah menghalang perkembangan daripada sudut ini. Jadi maka setiap apa yang menunjukkan kepada kebenaran dan hak dan juga kebenaran. Dan juga khabar yang sahih yang dalamnya ada manfaat untuk orang ramai dalam agama dan juga dunia mereka, urusan agama mereka, dunia mereka, maka syarak akan perakui dan menerimanya. Apa saja kaedah peperangan yang baru macam zaman para sahabat Nabi, manjanik tak dipakai, ketepak. Tapi lepas daripada penaklukan kita sampai pada penaklukan Rom dan Parsi, kaedah tersebut mula diadaptasi. Kaedah penulisan, kaedah kertas, kaedah pena dan sebagainya. So benda tersebut memang umat Islam ni akan adapt kepada benda tersebut. So setiap kali mana ada kaedah yang lebih banyak, lebih cukup, lebih kuat untuk menunjuk pada kebenaran dan sebagainya, semua akan digalakkan. Okey. Dan bahkan diperintahkan oleh agama, bahkan kadang-kadang mereka diharuskan kepada mereka perkara-perkara tersebut. Ikut kepada maslahah, ikut pada kadar maslahah. Maka berpegang dengan usul yang besar ini, dia adalah manfaat pada persoalan yang banyak. Macam sekarang kalau dia kata kita, kalau kita lah masih lagi berpegang dengan kaedah, tak boleh kena datang kelas agama, tak boleh buat online. Kalau buat online nanti orang akan malas datang kelas, tak boleh nanti sekian, ataupun kita nak buat video. Memang zaman dulu pun memang banyak syekh tanah Arab tak suka. Sampai sekarang masih ada lagi yang tak suka gambar mereka ditangkap. Tak suka video ni pun. Kita kat Malaysia ni banyak kali juga bila kita bawa tetamu-tamu daripada luar negara, memang ada tetamu-tamu tadi yang rasa tak sedap diri dia dirakamkan video. Memang ada. Tapi kita balik pada asal kan. Yang kita kata pada perkara ni, usul yang ni manfaat dia akan sampai kepada persoalan yang banyak kan. Manfaat pada banyak persoalan. Dan boleh juga kita fahami bila kita melaksanakan ni, banyak daripada individu ataupun juzuk akan terjadi dan pasal memang dalam keadaan sekarang ni banyak benda baru akan jadi. Jadi penyampaian ilmu dan agama ni macam yang kita sebut tadi kan, ataupun menzahirkan pendapat kita yang tajuk asal kita memang adalah tidak pernah dihalang oleh agama. Okey. Jadi pasal apa? Kalau kita pendekkan, singkatkan akan fahaman kita, maka terlepas kita kebaikan yang sangat banyak. Mana ahli-ahli bid'ah gunakan kaedah ni lama dah. Dia buat satu sekian, sebar video dan sebagainya, YouTube kan. Sebarkan video-video ahli bid'ah, tunjukkan kononnya ustaz-ustaz ni mencebarkan, padahal penipu bersepah, penipu seorang, penipu dua, penipu tiga semua ada. Tapi diorang gunakan awal dan dicapai orang awam dengan cara tersebut lebih awal banding kaedah dakwah yang kita nakkan kepada Islam ni, yang sebenar. Diorang sampai dulu. Ini kisah benar digunakan kaedah tersebut. CD lah, video sebagainya dah lama dah dibuat. So jadi kita kata kita kata mungkin dia kata disangkakan oleh ramai, banyak daripada benda-benda ni bid'ah yang diharamkan apabila ia adalah benda baru. Tapi tak dapati padanya sedangkan tak dapati dalam perkara ini sebarang pernyataan daripada syarak. Lalu dari kat situ orang tersebut yang tak setuju dengan kaedah baru ni, dia sebenarnya menyanggahi syarak dan akal dan fitrah manusia di atasnya. So perkembangan, zaman dulu pakai merpati, zaman dulu ada orang naik kuda hantar surat, lepas tu ada pakai merpati, yang pakai sekian. So semua kaedah tadi berjalan asalkan sampai kepada matlamat tersebut. Ini kita faham Dan sebabnya pada ini adalah semua cara-cara kaedah-kaedah ni daripada sudut kebiasaan dan juga asal padanya adalah diharuskan. Berkata Imam Syatibi rahimahullah, dia kata wa tablighu kama la yataqayyadu bi kayfiyati ma'lumatin. Dia kata dan penyampaian sebagaimana dia tak terikat dengan cara tertentu. Bukan semesti kita mesti bercakap. Mungkin menulis, mungkin sekian, macam-macam boleh. Li'annahu min qabilil ma'qul, makna, kerana dia daripada sudut yang masuk akal dari segi makna. Mana tujuan kita maklumat sampai. Dia kata. Maka sah untuk
fayasihu bi ayyi syai'in amkana minal hifzi. Maka dia jadi sah, jadi boleh dengan apa-apa cara yang boleh daripada penghafalan atau pengajaran ataupun lisan dan sebagainya. Sebab cara ilmu pun kita faham ilmu pun berkembang dengan cara yang berbeza. Zaman dulu tak ada syarikat percetakan. Semua orang datang salin. Sebelum tu semua orang datang hafal. Dengar guru tu mengajar, kita hafal. Lepas tu diorang salin, lepas tu start percetakan berlaku. So zaman sekarang kita start dari PDF dan sebagainya. So benda tu makin berkembang. So tak ada salah untuk seorang tu pakai media sosial yang ada sekarang. Okay, itu secara sudut awal. Jadi bila nyata telah nyata bahawa cara-cara yang kita gunakan WhatsApp ke Facebook ke dan sebagainya ialah ijtihadiyah. Dia adalah perkara ijtihadi yang kita kata kalau orang nak haramkan pun dia perlukan kepada dalil yang jelas. Sedangkan ini adalah cara saja untuk berhubung. Mana kita boleh berhubung pakai surat, boleh hubung pakai wakil, boleh hubung pakai sekian, kita pakai internet. So macam mana keadaan dia? Okay, jadi tapi dia kata memang ini adalah bukan tauqifi. Maka untuk seorang Muslim boleh melalui atau menyusuri apa dia kendaki daripada cara-cara untuk menggambarkan mengenai pendapat dia. Dia boleh gunakan. Boleh gunakan WhatsApp, boleh gunakan Facebook, boleh gunakan sekian, Twitter ke, untuk gambarkan tentang pendapat dia. Melainkan, kecuali bahawa menyusuri ketika laluan ataupun menyusuri akan cara-cara yang tadi ataupun menggunakan kebenaran ini, dia terikat dengan garis panduan dia. Yang menghalang dia daripada menentang atau bertentangan dengan maqasid syariah Islam. Mana tujuan Islam ni datang adalah untuk apa? Bila Allah Taala perintahkan larang, dia ada jaga agama, jaga nyawa, jaga akal, jaga harta, jaga maruah atau keturunan. So basically bila kita pegang kat sini, kita akan jaga. Jadi agama datang untuk itu dahulu. So kalau ni kata orang tu nak menggambarkan pendapat dia nak kononnya berikan dia punya pendapat. Dia kata itu hak saya berfikir. Salah ke bercakap. Dekat sini dia kena faham bahawa ada garis panduan dia kalau dia berlanggar dengan 5 tajuk tadi. Okay, jadi kita akan ambil dekat sini mungkin 4 insya-Allah perkara. Di antara perkara penting dalam masalah garis panduan tu adalah pertama, janganlah pendapat yang dia nak zahirkan tu menyanggahi syarak dalam masa yang sama. Dia nak zahirkan tapi masalahnya menyanggahi syarak. Maka sekiranya cara dia menyampaikan tadi, contoh macam kes tadi lah, benda tu boleh berlaku nasihat tadi dengan cara yang tersembunyi. Tapi cara yang baru sekarang ni dengan video. Dia tayang video orang tu. Okay, menyanggahi dalil syariah. Okay. Atau kaedah keseluruhan, maka dia terlarang. Contoh macam orang yang menggunakan benda-benda yang haram untuk tujuan orang ramai bertaubat contohnya. Contoh macam orang tipu artifak Nabi lah. Nak orang sayang Nabi tapi tipu barang-barang. Objek-objek itu reka sendiri. Ataupun dia tertipu, wallahualam. Kalau dia tertipu, dia mengaku lah dia tertipu. Tunjukkan siapa yang menipu dia. So pasal cara tadi, kaedah tadi banyak tapi menipu tidak boleh. Ini adalah garis panduan yang membezakan ahli sunnah daripada orang-orang lain. Kita ahli sunnah tidak akan ada penipuan. Tak akan menipu untuk memenangkan agama. Tak boleh haram tetap haram. Bahkan dalam perkara ni macam Nabi SAW sabdakan dalam hadis yang sahih, menyatakan apa? Alaikum bisidqi, hendak kamu berlaku benar. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kerana berlaku benar tu bawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan bawa kebaikan tu bawa kepada syurga. Maknanya berlaku benar bawa kepada kebaikan, kebaikan bawa kepada syurga. Wa innar rajula, seorang lelaki itu, perempuan pun sama. La yasduku, pasti berlaku benar. Wa yataharra sidqa, dan bersungguh-sungguh berlaku benar. Hatta yuktabu indallah siddiqan, sampai last kali tertulis dia si Allah Taala sebagai seorang yang siddiq. Ini penting sebab kita nak di akhirat nanti bersama para nabi, para siddiqin. Kalau kita bersiddiq dari sini, kita tulis Allah Taala di akhirat, di sisi Allah Taala sebagai seorang yang siddiq, akhirat nanti kita mempunyai peluang yang besar untuk bersama dengan para nabi. Ini basic yang kena jaga-jaga. Banyak orang tak faham bab ni pasal dia matlamat tak menghalalkan cara. Jadi kita kata macam cara tadi kan, benda tersebut nampak tujuan baik tapi cara penggunaan media sosial tadi dengan tipu ke, buat bohong ke, buat khianat ke, tak ada dalam agama tak dibenarkan. Ini beza ahli sunnah dengan yang lain.
Dan inilah yang inilah yang menanggung ataupun memikul pengekalan untuk berada kita ni di atas jalan yang lurus dalam keadaan menyeru dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dan tidak ada kemuliaan tujuan dan juga keelokan matlamat membolehkan untuk maksiat kepada Allah dan juga Rasulnya, menyanggahi kaedah-kaedah syarak, tak boleh. Okey, kerana siapa yang menyanggahinya adalah kemudaratan dan kerosakan dan tidak akan tersusun di atasnya maslahah. So Allah sebut dalam Quran dan surah Al-Ahzab ayat 36, wa may ya'sillah wa rasulahu, barang siapa mendahkai Allah dan juga Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka orang telah sesat dengan sesat yang nyata. Cakaplah mana pun kita, tujuan kita ni nak bagi orang sayang Rasul, tujuan kita ni untuk orang tak buat maksiat, tujuan kita ni adalah sekian. Reka cerita. Reka ceritalah suka hati kita nak buat. Maka benda tersebut adalah tidak dibenarkan agama. Pasal orang tersebut memang dah mendahkai Allah dan Rasul. Nabi tak benar kita menipu juga. Bukan kerana Rasul, atas nama Rasul, tapi untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat salah. Kita nak contoh. Tadi surah Ahzab 36. Contoh dia kalau perhatikan pada tidak sukanya Nabi SAW penggunaan nakus. Nakus. Dia gendang. Gendang. Untuk memberitahu masuknya waktu solat sebelum perintah dengan azan. Okey? Kerana apa yang ada padanya penyerupaan dengan orang Nasrani. Sedangkan tujuan dia dakwah ajak orang untuk ibadat dan berkumpul untuk ibadat. Dalam kitab-kitab sunan, kalau buka kitab-kitab sunan, hadis-hadis yang sahih datang, dia kata bahawa bila banyak orang ramai menyebut untuk panggil untuk memanggil untuk mereka buat pada waktu solat yang sesuatu. Mana nak buat untuk solat ni macam nak kumpulkan orang ramai. Maka mereka kata kalau kita ambil gendang, maka Rasulullah kata itu untuk Nasrani. Mereka kata pula, ya Rasulullah kalau kita ambil pula trompet. Trompet tu maksudkan, bayang trompet tu macam Piramli tu. Trompet tu dapat tanduk. Tiup macam tu. Okey. Dia kata kalau kita ambil trompet, Nabi kata itu adalah untuk Yahudi. Nampak tak? Nabi walaupun benda tu matlamat, tujuan cara tadi nampak macam tak ada masalah. Pasal kita nak kepada hasil. Tapi hasil tadi Nabi tak setuju. Mana matlamat tu Nabi tak setuju walaupun hasil dia bagus untuk panggil orang solat. Tapi penyerupaan dengan orang kafir dalam masalah penggunaan tersebut, Nabi tak redha. Nabi tak nak. Nabi kata ini Yahudi, ini Nasrani, Nabi cakap. Jelas Jadi lepas tu tak lama tu datanglah perintah untuk azan. So first thing first, bila kita nak gunakan media sosial tadi untuk kita zahirkan kita punya pendapat dan sebagainya, jaga berkenaan dengan cara kita menggunakan kaedah tadi. Kalau dia kata kita gunakan benda yang haram, kaedah tadi haram lah. Walaupun kita nampak macam bagus. Okey. Pertama. Kedua, hendaklah tujuan daripada wasilah ataupun penggunaan kita punya media yang kita guna ni adalah benda yang disyariatkan. Jika sekiranya tujuan daripadanya adalah sampai kepada apa yang terhalang daripada segi syarak, maka ia tak diharuskan kita mengambil medium dengan apa-apa cara sekalipun. Kalau memang tujuan dia untuk benda yang tak sah. Ni kena jaga sikit. Siapa-siapa yang ambil untung di atas kerja orang lain. Sebagai contohlah kawan kita keluar video. Saya tak tahulah, mungkin pasal Bayi Salam ni tak buat pun channel. Kita nak salah pun tak ada salah juga kan. Tapi bila orang lain ambil video tadi kan tayang, lepas tu kemudian buat iklan. Kalau dia tayang saja, sebarkan tak apa. Tapi kalau dia makan di atas video tersebut, dia masalah. Sebab dia bukan tujuan dakwah dah lagi. Maka tujuan dia adalah untuk dapat keuntungan. Itu masalah lah. Kita kata kalau tujuan seronoknya tu ambil lah. Tapi dalam masa sama dia adalah tujuan tadi kita buat benda tu adalah tak betul. Okey. Ya faham? Jadi maksudnya kalau anda kata benda tu tujuan dia mesti daripada wasilah tadi adalah benda disyariatkan, bukan cari duit. Asal benda kita kerja agama ni untuk dakwah, untuk sampaikan Islam pada orang ramai. Islam yang sebenar. Tak ada versi lain. Tak ada versi 2, versi 3, nak versi 1 je. Itu Islam seperti Nabi dan para sahabat. So basically kita punya tujuan itu. So apa-apa di pertengahan tadi kalau kita cuba nak cari kan keuntungan ke dan sebagainya, itu dah salah lah. Tak kena. So kalau dia kata bolehlah mencari gaji atau kerja dengan mengajar agama ni, saya para anbiya lah kaya sekali. Tapi oleh kerana mereka mengisytiharkan
kepada orang ramai yang bila mereka menyampaikan agama, mereka kata la as'alukum alaihi ajra. Aku tak minta di atas apa aku sampaikan sebarang upah. La as'alukum alaihi mala. Siapa nak tengok benda ni boleh buka dalam surah Hud. Surah Hud banyak dikumpulkan kata-kata Nuh, kata-kata Hud, kata-kata Soleh, kata-kata semua para anbiya dengan kalimah yang sama. Tak minta daripada orang ramai upah di atas penyampaian agama. Jadi dengan sebab itu kalau anda kata ada tujuan tadi, salah lah. Sebab kita bukan tujuan untuk cari keuntungan. Tujuan kita guna wasilah ni, media sosial ni, bukan populariti, bukan untuk nama, bukan untuk apa, untuk duit. Tapi tujuan kita adalah untuk supaya Islam kita sebar. Dekat situ kena jaga sikit. Ini kat sini yang akan datang, apa kita panggil apa, igawan syaitan untuk perkara berkenaan. Okey, tapi okey. Jadi kalau sekiranya bila mana tujuan daripada wasilah ni yang tertentu ni untuk dakwah adalah batil. Tujuan dia tu adalah batil. Jadi kita cari nama, cari keuntungan sebagainya. Okay, populariti. Ataupun menyebarkan pemikiran yang menyimpang. Tujuan untuk sebarkan tadi untuk masukkan idea. Ni kalau terus terang lah. Kalau kita cakap sorok pun tak guna. Macam IRF. Yang dulu bawa daripada Mesir. Dia bawa orang sekular. Dia bawa fahaman konon Ibn Taymiyah dan sebagainya. Dimasukkan dalam senarai pemikir-pemikir. Kebebasan berfikir. Tapi dalam masa sama dia bawa juga orang-orang yang liberal, dibawa orang-orang yang ateis dan sebagainya, bahkan dibawa orang-orang yang sekular untuk memberikan kecontohan pada orang ramai yang terikat dengan agama. Ini masalah lah. Tujuan awal tu memang nampak macam cantik, tapi bila dah guna medium tadi untuk menyebarkan fahaman yang sesat, maka tak boleh lah. Atau sampai kepada tujuan yang rosak. Contoh macam ceramah-ceramah kita buat ni, kita kelas-kelas ni untuk supaya orang benci pada kerajaan dan sebagainya. Itu bukan kerja kita. Kita ajar kebenaran, tapi untuk kerja untuk kempen bukan kerja kita. Okay, jadi kat sini kalau anda kata matlamat dia haram, maka medium pun haram automatik. Berkata Ibn Qayyim rahimahullah, dia kata apabila mengharamkan Allah Ta'ala sesuatu perkara, okay, dan dia punya jalan-jalan dan juga pelaluan-laluan, jaluan dan jalan yang bawa kepadanya, maka diharamkan ia dan dia tegah daripada jalan tu juga. Sebagai merealisasikan pengharaman bagi benda yang haram tadi. Dan juga pengukuhan untuk benda haram tersebut. Mana Allah Ta'ala tak kata jangan berzina. Tapi Allah Ta'ala kata jangan dekati zina. Laluan ke sana pun diharamkan. Bukan setakat objek tu, mana benda tu. Laluan dia. Laluan yang membawa kepada perkara tersebut. Mana perjalanan tu pun haram. Pergerakan tu pun haram. Semua sekali. Tak dibenarkan. Okay. Lepas tu daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata bahawa Nabi SAW telah bersabda, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Mana siapa yang menunjukkan tauladan dalam Islam, tauladan yang buruk. Mana satu contoh yang buruk. Fa alaihi wizruha. Maka ke atas dia kena dosanya. Dosa tauladan buruk yang dia buat tu. Wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a. Dan dosa orang-orang yang melakukan dengan benda yang ditunjukkan tu, dengan tanpa mengurangkan dosa dia sedikit pun. Orang tu dapat saham dia dapat saham tambahan lagi. Dia bukan maksud dia tanggung semua. Kerana umat Islam kita ni salah faham. Bila Nabi kata berkenaan dengan orang tu dapat dosa, tunjuk tauladan buruk, dia akan dapat dosa. Orang tu ingat dosa orang yang pertama tu. Orang yang kedua, ketiga tu dapat pada orang yang pertama. Salah. Dia dapat saham. Contoh macam orang tu buat, dia dapat saham. Orang tu buat, dia dapat saham. Dia buat, dia dapat saham. Orang tu buat pun dia dapat saham. Orang tu pun kawan buat pun dia dapat saham. Itu dia panggil apa? Tujuan tauladan. Tauladan yang buruk dia akan bawa kepada keburukan. Walaupun dia tak buat benda buruk tadi, tapi tauladan pun dah cukup. Daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, Nabi kata apa? La taqtul nafsan zulman illa kana la tuqtalu nafsun zulman. Tidak dibunuh satu nyawa dalam keadaan dizalimi secara zalim, illa kana ala ibni adam al-awwal, kecuali ke atas anak Adam yang pertama, kiflun min damiha, dapat satu habuan daripada satu kanggungan, satu beban daripada darahnya. Li'annahu awwalu man sannal qatl, kerana dia orang pertama menunjukkan tauladan bagi pembunuhan. So dengan sebab itu memang ini bahaya. Sebab tu kita kata tujuan tadi pun akan jadi rosak. Perbuatan tu rosak, tujuan pun akan rosak. Laluan dia punya apa, dipanggil media. Perantara tu pun ada rosak. Jadi bagi siapa yang menyeru pada kebatilan, dia berdosa dengan itu. Dan siapa yang di atasnya dosa, dan ada kena ke atas dia dosa perbuatan dia. Demikian setiap wasilah, setiap cara yang menyampai kepada kebatilan
dia juga tidak akan dibenarkan akan kita lakukan. So tak boleh. Benda-benda yang kita tujuan tadi kena betul. Sebab tu bila kita gunakan media sosial, apa awak nak buat? Apa nak buat apa? Kan menzahirkan suara tadi. Kena buat apa sebenarnya? Kalau sekiranya tujuan tadi nak populariti, banyak kawan, supaya boleh banyak calon isteri baru ke, calon sekian-sekian baru ke, itu masalah. Ini tak boleh, tak dibenarkan. So tujuan tu dah salah. Pasal matlamat kita gunakan tadi, penggunaan tu pun dah salah. Kan? Ataupun menjalinkan cinta hubungan lama dengan kekasih lama ke, semua sekali tak boleh. Apa sahaja kan, kita panggil sebagai cara kita menzahirkan pendapat tadi, guna media sosial, kalau bawa kepada kebatilan dan sebagainya, maka dia adalah batil, haram daripada awal. Tak boleh, tak dibenarkan. Okey. Ketiga, bila orang tu gunakan media sosial, ni cara dia janganlah bila dia nak tunjuk pendapat dia sebagainya dalam media sosial tadi, jangan beranggapan bahawa perbuatan dia melangsungkan penggunaan media sosial tadi adalah satu ibadat yang dia dekat diri dengan Allah Taala kepada dengan tu. Dengan perbuatan tersebut. Kecuali dia kata kecuali ibadat ni dinaskan oleh syarak. Sebab kita tak boleh kata ibadat khusus. Contoh macam saya ingat dulu ada sekali. Macam mana kan? Okey, macam contoh macam tunjuk perasaan. Saya ingat pernah sekali dulu, ada lama dah. Benda tu kisah benar. Zaman di mana bila kriket Israel punya pasukan masuk Malaysia. Sedangkan kita dengan Israel tak ada sebarang hubungan diplomatik. Tapi dia dapat pas istimewa untuk masuk Malaysia sertai pertandingan kriket. Jadi bila zaman tu berlaku, student-student universiti kita pada zaman berkenaan pergi keluar tunjuk perasaan, bertempur dengan polis, FRU dan sebagainya. Lepas tu saya tak kisah benda tu. Tapi bila mana pelajar ni tadi, diorang pergi praktikal, nak pergi nak ambil sijil dan sebagainya kan, sijil sanawi, setelah ada cuti, diorang pergi satu tempat. Jadi tempat tu hantar dekat satu sekolah. Sekolah ni sebenarnya sekolah Abu Syafiq punya bapa, Ustaz Alwi rahimahullah, Darul Hijrah dekat Paya Pasir Maran. Jadi dia ada pelajar ni luar, dia penuntut daripada Institut Ibn Sina lah apa kan, datang situ untuk cop sijil. Diorang nak pergi Mesir, diorang dapatkan sijil di situ. Tapi datang situ kena training lah, mengajar. Jadi bila dalam ramai-ramai yang datang tu, saya ingat satu kumpulan, satu grup yang datang, diorang tengah graduasi di UM kot, UM. Diorang pandang bila ketika tu ada seorang ustaz yang balik Pakistan, datang mengajar dekat situ. Pelajar yang pernah tunjuk perasaan, kena pukul dengan FRU ni, pernah kena gas pendidih mata, dia anggap benda tu perjuangan yang siapa tak keluar telah gagal dalam perjuangan. Bahkan dia dipandang sinis. Sedangkan ustaz yang dipandang sinis tu, yang pernah belajar Pakistan tu, pernah kena tembak ketika zaman lawan Rusia. Ustaz tu berjihad fisabilillah dengan betul-betul lawan Rusia untuk halau daripada bumi Afghanistan. Tapi cerita kelakar dia kan, pelajar universiti kita rasakan wasilah dia buat tadi untuk sampai pada kebenaran, zahirkan suara tak setuju dengan pihak Israel. Dia anggap siapa tak sertai tunjuk perasaan tadi, orang tu pengecut. Siapa tak buat, orang tu tak ikut Islam yang sebenar. Ni jaga-jaga sikit lah, masalah lah. Ni problem sebenar. Sebab kat sini dia kata garis panduan yang ketiga ni adalah bila orang tu buat cara untuk melahirkan suara dia dengan media sosial ke, dengan apa cara sekalipun yang dia buat, dia tak boleh beriktikad perbuatan dia buat tadi tu adalah satu ibadat yang dekatkan diri dengan Allah Ta'ala, kecuali kalau ada nas. Kecuali itu adalah ibadat yang dinaskan syarak saja. Adapun kalau dia buat satu perbuatan yang harus kan, yang membawa kepada maslahah, sebagai contoh kan, tapi dan dia beriktikad bahawa ia adalah ibadat dan ketaatan, maka dia salah lah, silap. Ni macam kes yang baru ni lah, macam bila Ustaz Wadi Anwar kan ditegur oleh Ustaz Saman Ali tentang tajuk ni, Tuan Fakhrul Razi tegur. Bila Ibn Taymiyah tegur dengan tajuk masalah yang sama lah, tajuk tentang orang yang sentiasa sengaja menyaringkan pelafazan niat untuk kononnya untuk hati dia, tapi mengganggu semua orang. Dinasihatkan,
Disuruh dia berhenti, dibagi tahu agama tak suruh macam tu, para sahabat tak buat macam tu, Nabi tak buat macam tu. Kalau dia kata dia nak buat juga dan dia kata ini daripada agama, maka dipanggil oleh kerajaan, dinasihatkan, tak nak nasihat, bunuh. Bunuh tu kerana mengganggu orang ramai. Bukan kerana dia berlafazkan niat. Kalau dia duduk dalam rumah, dia lafazkan niat, tak siapa cari dia. Ni dalam masjid, dia kacau orang. Usolli, dia tu. Tak boleh lah. Itu konsep dia. Jadi kadang-kadang dia merasakan benda bukan syariat, dia kata syariat. Benda tak wajib, dia kata wajib. Bila benda kita buat dalam agama, mewajibkan benda yang tak wajib ni, kalau kita tersilap, kita faham. Tapi kalau orang tu berdegil dan keras kepala, dan kerajaan ada hak untuk menyekat orang tersebut. Macam orang mewajibkan kena masuk tarekat ke. Siapa tak masuk tarekat, masuk neraka. Pun sama. Patut dihukum orang macam ni. Ini konsep yang kena faham. Pasal benda tersebut, dia suka satu benda, diwajibkan. Diwajibkan. Siapa tak ikut benda ni, bukan ikut Islam yang sebenar. Ini masalah. Okay. Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, dia kata, hakikat persoalan adakah harus untuk seorang syekh menjadikan perkara-perkara yang ia adalah perkara sama ada diharamkan atau makruh atau mubah sebagai ibadat yang didekat diri atau ketaatan dan juga jalan kepada Allah Ta'ala, yang dia menyeru dengannya kepada Allah Ta'ala, dan dia taubatkan, menjadikan ajak bertaubat orang-orang yang buat maksiat. Dia kata kalau ditanyakan seorang alim ni apa yang dia kata bila orang tu macam tu kan, dia kata ini cara dia. Sebagai contoh, kalau macam kumpulan tabligh sekarang kan, dia kata mesti keluar pergi ke masjid-masjid. Saya kata kenapa tak pergi datang belajar kelas agama? Kenapa tak pergi menuntut ilmu? Sebab ini lagi besar. So Nabi memang sebutkan. Tapi oleh kerana pengasasan tabligh tu punya pergerakan tu berdasar pada mimpi, maka dia keluarlah 3 hari, 7 ke sebagai 10, 40 tu, setahun 2 tahun tu berdasar mimpi, amalan mimpi. Bukan tak ada kaitan, tapi mewajibkan ahli, salah lah. Atau macam di Hadramaut, dia wajibkan pagi-pagi, Darul Mustafa tu diwajibkan pagi-pagi mesti pergi kubur wali-wali, pergi sini baca ayat sekian, pergi sini baca ayat sekian. So mewajibkan benda tak wajib agama, kenapa? Bahkan siapa tak ikut ada penjara lah. Ini kisah masalah lah, yang kita kata benda ni berlaku dengan sangat-sangat dahsyat. So jadi Ibn Taymiyah jawab macam ni. Kalau ditanyakan seorang alim mengenai orang yang berlari dari antara 2 gunung, adakah dibolehkan macam kita lari daripada bukit Cerakah tu, kita lari pergi bukit sekian, tak kisahlah bukit mana kita ada, atau lari naik tangga macam tadi ada orang sibuk nak pecahkan rekod lari naik tangga. Okey, perbuatan lari tadi tak ada masalah, boleh dia kata. Tapi kalau orang tu kata, dikatakan jika di atas bentuk ibadat, lari saya ni adalah ibadat, macam orang lari di antara Safa dan Marwah, perbuatan saya ni macam orang lari Safa Marwah. Dia kata, dan ini adalah perbuatan ni adalah haram. Kan? Kalau dia kata ini adalah perbuatan ni adalah wajah ni adalah haram dan mungkar. Sebab bila dia kata macam tu, seolah ada nas baru. Macam berlaku macam Quran Hour contohnya kan. Dia kata nak berkumpul mesti pada hari Arafah. Hari Arafah nak kumpul pada hari tu. Kalau tak kumpul hari tu tak jadi. Kena kumpul satu dunia. Ini masalah dia. Jadi konsep ni, bila dia mewajibkan satu perkara yang tak diwajibkan agama, atau menggesa satu benda yang tidak ada di dalam agama untuk menggesanya, maka perbuatan ni adalah masalah. Sebab tu bila kita kata, bila orang tu buat benda berkenaan yang macam guna media sosial, atau dakwah pakai Facebook, atau buat satu benda, dia tak boleh kata ini yang disyariatkan, yang lain tak syariat, atau syariat. Atau boleh kata inilah ibadat saya. Dia boleh kata ini harus, dan benda tu macam kita makan, kita minum boleh jadi ibadat. Dengan niat kita yang baik, boleh jadi ibadat. Tapi bukan ibadat khusus. Bukan saya ni mendekat diri Allah Ta'ala dengan minum air. Kenapa ni? Minum air. Kenapa? Dekat diri pada Allah Ta'ala. Tak boleh macam tu. Okey. Maka barang siapa yang buat satu benda yang bukan wajib, tidak digalakkan, dan bahawa dia daripada jenis benda, dia buat di atas bahawa benda tu termasuk benda wajib, ataupun dia kata benda tu adalah benda mustahab, Ibn Taymiyah kata maka dia dhal mubtadi', dia seorang sesat yang membuat bid'ah. Dan perbuatan dia di atas ini adalah haram tanpa sebarang keraguan, sebab menambah pada agama, pada syariat apa bukan daripada syariat. Sebab kalau tidak nanti kan saya tambah saya punya, dia tambah dia punya. Last kali akhirnya orang tak tahu mana yang disyariatkan. Contoh macam zaman kita sekarang ni, orang kata kenapa nak kena tinggalkan baca Yasin berkaitan dengan kenduri dan sebagainya. Sebab untuk ajar orang awam, orang ramai bahawa tidak ada di situ tegahan, penegasan ataupun galakan untuk baca surah Yasin pada waktu tersebut, mati ke dan sebagainya. Kalau anda kata macam kita sebut semalam dalam kelas,
kalau sekiranya ada pun hadis Sunan Abu Daud dan sebagainya datang berkenaan dengan bacakan Yasin pada orang yang nak mati, bukan orang dah mati. Dalam fiqh manhaji pun sebutnya tu, orang yang nak mati, bukan dah mati kita baca. Dia nak mati, tengah-tengah nak mati tu dibacakan surah Yasin. Kalau hadis dhaif. Kalau hadis sahih pun untuk itu, untuk baca sebelum daripada kematian, bukan baca lepas dah mati, bukan baca atas kubur, bukan baca sekian. Ini kena faham. Sebab ini ada beza kat sini. Perbezaan bila kita kata benda tersebut. Sebab apa? Sebab itu ibadat-ibadat ni adalah tauqifi dan tak disyariatkan daripadanya kecuali apa yang ada dalil menunjukkan. Nas menunjukkan kepadanya. Ada nas, kata ya dan buat. Tak ada nas, jangan buat. Kalau tidak nanti agama ni akan bertambah-tambah. Tiap tahun akan bertambah amalan. Yang ini tambah sekian. Ustaz seorang tu tambah. Dia kata kalau tuan-tuan nakkan kebaikan, nakkan hajat, buat kebaikan pada 3 orang. Nanti tuan-tuan akan dapat hajat daripada Allah Ta'ala. Sebab ada orang tu buat macam tu. Dia mimpi, Allah Ta'ala datang dalam mimpi dia. Allah Ta'ala kata, engkau tolong 3 orang, maka aku berikan kau benda yang kau tak mampu buat. Takkan mampu buat. Aku ampunkan dosa engkau, aku ampunkan dosa hamba kau, aku ampunkan dosa syekh tu, aku ampunkan sekian. Dia sebenarnya cerita Tamil. Apa nama cerita Tamil tu? Ada satu nama cerita Tamil tu. Saya tak ingat nama dia. Yang mana orang tu, hero tu, dia kata pada orang, bila dia tolong orang, orang kata terima kasih, jangan terima kasih pada saya. Tolong 3 orang lain. Lepas tu orang tu pun tolong 3 orang. Yang 3 orang, 3 orang. Dia jadi macam mati level. Jadi benda macam ni, kita mensyariatkan benda barulah. Maka kita janji pada orang benda yang tak boleh janji. Sebab kita patut ajar pada orang. Kebaikan itu akan datang, tak kira kita buat kebaikan tu walau sekali. Bahkan memang dalam hadis Nabi pun Sahih Muslim datang. Tentang masalah kalau kita Allah Ta'ala membantu kita. Bila kita dalam keadaan membantu saudara kita. Walaupun satu lah soalan. Walaupun satu, bukan 3. Maksud tak ada siapa boleh patut untuk letakkan sedemikian sebab ibadat tauqifi. Jangan tambah. Jangan tambah. Tak boleh kata saya chatting ni adalah ibadat. Atau saya buat video ni adalah ibadat. Kena jaga-jaga sikit. Ni kita buat ni bukan kita kata ibadat sepenuhnya. Bahkan kita kata kita cuba untuk memenuhi akan ruang-ruang kosong. Sebab kalau kita tak isi dengan ilmu dan juga Islam, saya akan diisi oleh orang-orang sesat dengan apa penyesatan yang mereka letak. Saya ingat dulu ada sekali kot kawan saya buat bandingan. Kelas Baitul Salam, orang yang tengok berapa orang, satu video lain mencari hantu. Mencari hantu. Dia cari hantu. View beribu-ribu orang. Duk tengok tonton sekali. Nak tengok hantu mana. Wallahualam. Jadi itu biasalah. Benda tu kita bukan nak populariti. Balik pada asal, kalau ada orang dengar sampai kebaikan, mungkin kita kena fikir. Mungkin kita sampai hari ini, kita bincang-bincangkan tentang agama, kita mati esok hari, mungkin itulah yang akan menjadi panduan untuk orang masa akan datang. Basically, apa yang berlaku pada kitab-kitab para ulama', yang macam karangan para ulama' kan. Ketika mereka hidup, mungkin tak jadi pun tersebar ilmu tersebut. Tapi lepas mereka mati, mungkin itulah sebab Allah tak jadikan, lepas mati mereka lah, ilmu tu disebarkan, dia diajarkan. Macam Imam Nawawi rahimahullah kan, dia mati muda, awal 40-an. Tapi dalam masa sama, ilmu dia tadi boleh kata setiap rumah ada. Riyadhus Shalihin, hadis 40. Dan boleh dikatakan semua rumah ada buku panduan yang diletakkan, yang disusun oleh beliau. Ini tunjukkan bahawa kesan dia lepas mati pun tak apa. So kita harap macam tu lah. Kita buat kelas pengajian, kita buat benda macam ni, rekod kan. Kita harap satu masa nanti Allah jadikan ia sebagai sebab untuk kita mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Taala. Amin. Kepada kita dan penganjur menganjurkan. Baik, yang keempat. Okey. Janganlah tersusun di atas pengambilan cara tersebut atau jalan tersebut ada kerosakan yang lebih besar berbanding maslahah yang kita nak. Kita nak maslahah, tapi perbuatan kita menzahirkan, contoh macam pendapat kita melalui media sosial, dia bawa kepada kerosakan yang besar. Kalau dia kata dia nak kebaikan, tapi bawa kerosakan lagi besar. Kerana apa? Kerana menolak akan kerosakan adalah dikedepankan di atas mendapatkan maslahah. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kita ada kebaikan kita nak, tapi ada kerosakan yang berlaku. So kalau anda kata ada kerosakan dan kebaikan yang kita dapat, yang kerosakan yang kita kedepankan dulu. Maksudnya kita utamakan ini ke atas ini. Jangan kita buat juga hanya kerana ada kebaikan. Saya nak kebaikan untuk ramai. Saya cakap ni untuk sunnah. Macam geng-geng konspirasi lah. Dia bercakap untuk apa tak tahu. Pasal kalau ikut pada sudut masalah pahala, kena faham sudut pahala. Orang yang tak dapat pergi masjid pada zaman sekarang,
yang sentiasa sebelum ni pergi masjid. Pahala dia penuh berjalan. Dia diberikan pahala penuh. Macam dalam surah At-Tin kata apa? Illal ladina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman beramal soleh, maka untuk mereka ada ganjaran yang takkan putus-putus. Maksud dia dalam hadis Nabi datang kat situ, dibawakan hadis Bukhari, mana Nabi terangkan berkenaan dengan orang yang sentiasa kan istiqamah dalam masalah ibadat. Kalau dia sakit atau musafir, masa sakit tak boleh datang masjid, musafir tak dapat hadir jemaah, okey, maka ditulis untuk dia pahala seperti orang yang tidak musafir, tidak sakit. Ketika tidak sakit dapat pahala yang sama. So jadi tak ada siapa pun hilang apa-apa. You don't lose anything. Mana kalau kita faham agama dengan betul, anda tak rugi apa-apa pun ketika berubah SOP ke, SAP ke, kan PAP ke, DAP ke, semua tak berubah. Sebab balik pada asal, apa yang terhalang dan tersekat tadi Allah Ta'ala akan penuhkan juga. Syarat istiqamah. Tapi kalau anda kata baru nak pergi masjid dan surau, memang gagal lah. Kena cari jalan lain pula lah. Siapa yang memang biasa pergi masjid dan surau, maka siapa tak dapat pergi pun Allah Ta'ala tulis pahala. Kita biasa mengajar, tak dapat mengajar pun Allah Ta'ala tulis pahala kita. Tak ada sebarang kerunsingan. Kalau kita kejar, pahala di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita kejar duit, masalah lah. Kalau kita kejar keuangan, kejar ekonomi dan sebagainya, dan kita akan rasa sesal, rasa rugi. Rasa SOP ni semua menyebabkan kita gagal, kita payah dan sebagainya. Restoran tak laku. Jadi itu masalah kita. Jadi maksudnya kalau kata kita lihat sini, Nabi SAW, Allah Ta'ala telah melarang Rasulnya SAW dan orang beriman daripada mencela, ni contoh mencela Tuhan-Tuhan atau sembahan-sembahan orang-orang musyrik. Sekalipun pada yang ada masalah, kita ejek tu, diorang terfikir juga kadang-kadang. Macam berlaku pada Ibrahim AS ketika dia pecahkan berhala dan sebagainya, berakhir dengan kaum dia terfikir, tapi kaum dia tak masuk Islam pun. Ramai-ramai tak masuk Islam pun. Dia keluar kampung dia, tinggalkan kampung dia berseorangan. Nak ceritakan kepada bagaimana perbuatan dia buat dah, tapi hidayah tetap milik Allah Ta'ala. Dia tak lewat hidayah dah, tapi habis dah tunjuk. Semua kaedah dia pakai. Sampai last sekali dia gunakan dengan pecahkan berhala, tinggalkan satu. Kemudian suruh orang ramai tanya pada yang satu tadi, yang besar tu, kan? Tanya, betul tak siapa yang pecahkan. Jadi orang ramai faham. Diperbodohkan mereka dengan cara tersebut. Namun begitu, pembodohan berkenaan, dia kata tak memberikan masalah yang besar pun. Tapi Allah Ta'ala tahu untuk para anbiya, dia ada kebaikan yang lebih baik. Macam Nabi SAW sendiri telah diperintahkan untuk berhenti daripada mencela Tuhan-Tuhan ataupun sembahan-sembahan orang musyrik. Sekalipun pada ada masalah, okey? Melainkan sebab apa? Sebab tak dibenarkan. Sebab tersusun di atasnya kerusakan lagi besar. Iaitu balasan orang-orang musyrik dengan mencela ilah atau Tuhan orang beriman. Allah Ta'ala firman dalam Quran surah Al-An'am. Al-An'am 108. Al-An'am 108 Allah Ta'ala katakan, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah." Jangan kalian cela orang yang menyeru selain dari Allah Ta'ala. Fa yasubbullaha adwan bighairi ilmin. Lalu mereka mencela Allah Ta'ala secara permusuhan dengan tanpa ilmu, pelampauan tanpa ilmu. Dengan jelas kat situ maksud dia, walaupun kita kata nampak seronok, sedap, tapi kena jaga. Sebab tu macam tadi kita kata macam masalah dia. Bila awak kata ini tak sekian, tak suka SOP, awak nak pergi mana? Kalau tujuan awak adalah untuk membaiki masyarakat, tak baik pun masyarakat. Kan? Tak buat masyarakat tak ada baik pun. Pasal kalau kita ajak orang untuk langgar SOP tadi, lagi teruklah masyarakat. Baru ni pun pilihan raya daripada Sabah pun yang hari tu pun buat masalah kepada kita sampai sekarang ni gelombang ketiga yang tak turun-turun nilai dia, jumlah dia, yang kita kata benda tadi memang menyusahkan kita, tapi namun kita faham pelanggaran SOP tadi, benda tu menyebabkan jumlah. Dan US antara negara tak percaya tentang COVID, tengoklah jumlah dia banyak mana, dia merajai semua tempat. Itu kena faham sikit. Jadi kadang-kadang orang kita ni kena belajar untuk, kalau kita nak cakap masalah dengan mafsadah, mana lagi besar? Kalau benda tu ada kebaikan dan keburukan, keburukan tu ada dan besar daripada kebaikan, maka jangan buat lagi bagus. Itu maksud dia. Okay? Diam. Lagi baik daripada bercakap. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ayat ini datang ayat ni, mereka kata, "Hai Muhammad," dia kata, "Wahai Muhammad," dia kata, "Latantahiyanna an sabbika alihatana." Hendaklah kau berhenti daripada celaan kau kepada Tuhan-Tuhan kami. Au lanahju rabbak, ataupun kami akan serang Tuhan kau pula. Kami akan provoke Tuhan kau dengan syair dan sebagainya. Maka fanahahumullah an yasubbu awthanahum. Maka Allah Ta'ala larang
umat Islam daripada mencela akan berhala-berhala orang-orang kafir. Tu faham konsep dia. Walaupun memang benda tu bodoh, tak elok, kita gunakan lafaz yang tak elok, yang kita burukkan, nescaya dia akan patah balik pada kita. Bahkan yang kena nanti Allah Ta'ala pula dicela dan dicerca. Tu jaga sikit. Macam kes apa? Contoh macam kita ambil pisau tikam orang. Pokok bunuh orang kafir. Tapi yang kena pada masalah tadi adalah orang Islam. Yang lain. Bahkan satu negara dunia yang akan sibuk kata Islam teroris. Dengan sebab itu jaga perbuatan kita. Perbuatan kita tu bukan kita rasa seronok kita je. Lepas geram kita semua orang boleh. Semua orang boleh lepas geram. Soalan sekarang ni macam mana kita nak lepas geram itu tidak merosakkan agama. Ini rosak agama dengan sebab perbuatan ni. Okey. Dia kata jadi dan di antara itu juga adalah terhasil daripada melalui satu jalan yang kita gunakan media tadi, menambah kerosakan ataupun merosakkan terhadap nyawa yang tidak bersalah ataupun harta yang terhormat yang disimpan, ataupun penyebab untuk perpecahan dan juga percanggahan, atau sebab untuk ketaksuban ataupun sebagainya. Jadi semua tak boleh. Benda tu kalau kita bawa pada benda yang rosak, maka tak boleh gunakan media tadi. Terutama macam sekarang lah. Penggunaan media masa tadi, bila orang tu bercakap, tunjuk gambar dia tunjuk. Benda tu, expression tersebut memberikan gambaran lagi dahsyat. Kalau zaman dulu dia seorang-seorang nak dekat dalam rumah, antuk kepala ke dinding pun tak ada siapa bising. Awak nak buat sendiri kan, antuk kepala 25 kali kat dinding. Tak ada hal. Tapi bila zaman sekarang benda tu dibuat publicly kan, secara public, mencerca ulama ke dan sebagainya, ataupun mencerca ahli agama, tunjukkan bahawa konon kita pandai sebagainya. Benda ni masalah sebab mengajak ataupun membawa. Dan kita kena ingat di YouTube ataupun di channel-channel di Facebook dan sebagainya, bukan semua orang yang bercakap yang hadir tu dewasa. Anak-anak, budak-budak pun ada lagi terlibat dekat situ. So setiap celaan, cacian dan makian yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menggunakan Facebook ni untuk konon hak kebebasan bersuara, dia lupa sebenarnya kesan tadi kepada orang ramai, bukan kepada orang generasi, bahkan anak-anak yang tengok tadi sama juga. Ibn Qayyim Al-Jauziyah berkata, sebenarnya Nabi SAW telah mensyariatkan umatnya menyahut untuk mengingkari kemungkaran. Bahkan untuk syariatkan untuk mana? Wajib untuk ingkar kemungkaran. Supaya bagi menghasilkan dia kata untuk terhasil keingkaran tadi daripada kebaikan yang Allah Ta'ala suka dan juga Rasulnya suka. Mana dengan kita sekat kemungkaran tadi, maka Allah Ta'ala pun suka, Nabi pun suka. Tapi sekiranya mengingkari kemungkaran tadi memastikan apa yang lebih mungkar. Mana bila kita ingkari kemungkaran tadi, lagi mungkar, lagi dahsyat akan berlaku. Kan? Sekalipun Allah Ta'ala benci benda tersebut dan tak suka pada ahlinya, dan ini adalah memang kita kata benda tu tak dibenarkan. Dia tak diharuskan untuk mengingkari. Kerana benda ni akan membawa kepada kemurkaan Allah Ta'ala dan juga Allah Ta'ala tak suka pada orangnya. Ini contoh dia macam mengingkari akan pemerintah dan juga penguasa, dan juga mengajak untuk untuk memberontak ke atas mereka. Ini benda penghujung yang kita kata benda chaos yang berlaku, macam kita tengok macam tanah Arab dan bila Arab Spring dulu, yang benda sampai sekarang kena ungkit balik. Sebab ketika mana berlakunya penggulingan orang-orang yang dikatakan sebagai diktator di tanah Arab, macam Hosni Mubarak lah, Muammar Gaddafi lah, Ali Abdul Saleh di Yaman ke. So bagi orang yang tak pernah hadir ke tempat berkenaan, ataupun orang yang pemikiran dia, utopia dia, semua pemerintah ni balik pada rakyat yang memerintah yang sebenarnya, bukan pemerintah. Jadi diorang pun cubalah kata nak justify pemerintah tu jahat dan sebagainya. Saya setuju pemerintah jahat. Saddam Hussein jahat, kan, Hosni Mubarak jahat. Mana kejahatan tu jelas dari segi masalah korupsi dan sebagainya. Tapi dia ketika pemerintahan orang-orang yang jahat ni, rakyat dia stabil. Dia problemnya rakyat stabil. Kestabilan rakyat tu lebih baik daripada masalah jatuh pemerintah zalim tadi, rakyat kucak-kacir. Sampai sekarang tak ada siapa boleh satukan mereka. Macam Iraq sampai sekarang, pergi Mesir, macam tu juga keadaan. Jadi basically kat sini maslahah tadi, macam Ibn Qayyim kata disebut, dia kata kalau sekiranya benda contoh macam mengingkari mengingkari, mengajak pemberontakan kepada pemerintah ataupun penguasa, kerana ini adalah asas bagi segala fitnah dan keburukan sehingga akhir masa nanti.
Dan siapa yang memerhatikan apa berlaku pada Islam, dari fitnah-fitnah yang besar dan kecil, dia melihatnya daripada datang daripada usul-usul ini. Itu tidak sabar ke atas kemungkaran dan juga menuntut untuk penghilangan kemungkaran tadi, lalu lahir daripada kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran tersebut. Mana dia tak sabar, tak kerti nak bersabar, tahan. Dia kata, tapi masih sekian. Allah Ta'ala amat lagi adil. Kita kena faham satu benda. Kita dengan tajuk pemerintah ni, kita ada jaminan. Kan jaminan Nabi SAW sendiri yang berikan. Sebab memang semua bila Allah kata, Nabi sebut apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kamu adalah pengembala. Semua kamu pengembala, kamu adalah dipertanyakan, dipersoalkan mengenai akan gembalaannya. Maksud dia, semua kamu adalah pengembala yang menjaga urusan, dan semua kamu adalah akan ditanya hari akhirat nanti tentang gembalaannya. So takkan ada terlepas sikit pun. Basically kita yang bezanya seorang mukmin, dia tidak ada rasa tersepit bila dapat pemerintah yang jahat dan sebagainya, sebab dia tahu Allah Ta'ala akan tuntut balik. Dia tak pening kepala. Tak ada pening kepala, habislah WHO ke, dah habislah sekian kan. Dia tak pening kepala. Kalau memang betul pemerintah kita ikut dan sebagainya, mereka ni akan jawab depan Allah Ta'ala nanti. Betul lah. Sebab kat sini Ibn Qayyim, dia boleh faham macam tu sekali. Kalau kita ikut kita kan, kita kata, ini ustaz ni dibayar oleh kerajaan. Ibn Qayyim siapa mengajar, siapa bayar dia? Dia sebut benda tadi dalam kitab I'lam Muwaqqi'in. I'lam Al-Muwaqqi'in, yang ajar berkenaan masalah kalau orang tu nak keluarkan fatwa, kena faham tajuk ni. So dia kata memang di antaranya pasal orang tersebut dia tak sabar. Kan? Dan dia kemungkaran, dan dia tuntut untuk menghilang kemungkaran tadi, lalu lahir dari kemungkaran tersebut yang dihilangkan tadi apa lebih besar daripadanya. Okey. Dan dapat dahulunya Rasulullah SAW melihat di Mekah. Ini contoh, Rasulullah melihat di Mekah mungkar yang terbesar, dan Nabi tak mampu untuk mengubahnya ketika Nabi berada di sana sebelum penaklukan Mekah. Berhala keliling tu Nabi tak pecahkan pun. Nabi tak sepak ke, tendang satu ke, tak ada, Nabi tak buat. Sebab nanti balik dia punya tindak balas nanti akan kena pada orang Islam. Walaupun berhala tu ada, Nabi pun tak suka. Tapi Nabi tak robohkan. Berapa lama Nabi duduk kat Mekah? 13 tahun. Nabi tak robohkan satu pun. Tak sepak. Ketika menakluk Mekah, dia baru timbul tajuk lain. Okey, itu pun bila takluk Mekah pula. Kan, kita sebagai contoh bila ketika penaklukan Mekah, dan Mekah dari negeri Islam dah pun, Nabi ada azam untuk mengubah Baitullahil Haram tadi dan kembalikan balik pada tiang atau binaan yang dibina oleh Ibrahim AS. Maka Nabi nak buat bawah Kaabah tu nanti akan ada lorong, orang boleh masuk tengah, masuk pusing depan belakang. Maksud dia boleh sambil tawaf, boleh masuk bawah pula. Nabi hampir-hampir nak buat. Tapi dan dikatakan ketika tu Nabi nak buat. Okey. Namun begitu, Nabi terhalang. Sedangkan Nabi berupaya, dia dah kuasai Mekah. Kerana bimbangkan berlaku apa lebih besar dari itu yang tak boleh ditanggung. Okey, tak boleh dijangkakan daripada orang Quraisy contohnya. Kerana dekat sangat tempoh mereka masuk Islam. Okey, bahasa baru saja kufur. So nanti bimbang, nanti syaitan akan api pada mereka. Tengok Muhammad buat apa. Ini kita atuk ni kita lama dah buat ni, tengok. Kat situ cara dia. Nabi SAW sendiri pun tak buat, tak pecahkan Kaabah walaupun dia dah kuasai Kaabah Mekah ketika itu. Kerana apa? Kerana tersusun di atasnya daripada jangkaan apa yang dia lebih besar daripada apa yang didapati ketika itu. Maksudnya keburukan ada, tapi keburukan kalau dirobohkan lagi besar. Itu kena faham. Jadi kalau kita lihat demikianlah. Demikianlah. Dan itu adalah apa dia kata pasal perbuatan Nabi itu adalah supaya tidak tersusun di atasnya kelepasan masalah yang besar. Walaupun masalah tu ada masalah kecil, ada masalah besar. Ini masalah besar lagi dari itu, dan tak syak lagi adalah kita dapat kita kebaikan A ataupun kebaikan yang lagi besar kita utamakan. Kita boleh pecahkan berhala satu benda, tapi kalau kita boleh elakkan umat Islam kena tindakan dengan sebab perbuatan kita, kan, itu lagi baik daripada kita sibuk. Sebab apa? Sebab menghasilkan masalah yang lebih besar dengan menolak yang lebih kecil. Mana yang lebih kecil kita biarkan, yang lebih besar kita utamakan. Okey. Jadi semua yang kita sebutkan semua tu adalah timbangan fiqhiyah. Timbangan
fiqhiyah dan juga pemerhatian syarak. Okey, dan perincian yang kalau kita tahu macam kita kata apa, kalau ditulis ni untuk kita bincangkan untuk berdasar pada ijtihad para ulama. Tapi dalam masa yang sama kita masih ada pihak jawatan pihak yang berwajib daripada kerajaan, mufti ke, Jabatan Agama Islam ke sebagainya, yang lebih berhak untuk menentukan peraturan dan sebagainya. Kita kena faham ini kaedah kita dalam memahami cara penggunaan media sosial. Kita memang boleh menyatakan apa kita nak, tapi jaga 4 perkara tadi. Itu pertama, hendaklah kita kata yang pertama sekali mestilah yang pertama sekali mestilah jangan menyanggahi syarak. Benda tu tak boleh canggah syarak. Kalau canggah syarak maka tak boleh. Penipuan ke, cara nak dapatkan untuk orang, sokong agama kita tipu, tak boleh. Kedua, tujuan daripada wasilah tu digunakan untuk benda-benda yang disyariatkan. Kalau sibuk nak ngorak bini orang ke, sibuk cari pengaruh ke dan sebagainya, cari wang, itu bukan tempat dia. Yang ketiga, kita kata bahawa janganlah seorang tu buat benda yang dia buat tadi, dia masuk media sosial, buat video ke apa, jangan dia rasakan bahawa atau dia iktikadkan bahawa perbuatan dia tu adalah ibadat khusus yang Allah Ta'ala wajibkan. Dia wasilah saja, bukan itu. Seruan kepada agama nanti berlaku dengan banyak cara, tapi tak boleh kata inilah ibadat yang saya buat. Tak boleh, tak cakap yang tu. Okay, yang keempat, yang terakhir, janganlah dia dengan sedar bahawa janganlah bila dia mengambil di atas pengambilan perbuatan dia ambil medium tadi macam dia siarkan, sebarkan, tapi jangan bawa kepada kerosakan lebih besar daripada masalah yang ditujukan. Tujuan dia contoh macam nak orang ramai baik, tapi dia buat benda berkenaan jadi rosak lagi teruk. Macam saya sebutlah, macam geng teori konspirasi, dia sibuk nak kata orang jangan percaya pada sekian-sekian, tapi dia tak bertanggungjawab. Kalau dia kata dia duit banyak kan, dia kata siapa kena COVID saya tanggung, pergi keluar jalan buat tak tahu, siapa kena saya bayar. Dia cakap yang tu, dan okey lah. Siapa masuk hospital saya ni, buat hospital sebiji, terus hospital untuk orang anti vaksin, anti COVID kan, yang tak percaya COVID, buat satu hospital. Kemudian tak payah campur kerajaan punya. Ini semua siapa sakit yang kerana saya punya fatwa, masuk je sini, free of charge. Tak ada pun. Ini tak ada pun Sebab tu kena jaga sikit. Dari segi sudut ini, jaga sikit. Baik. Benda tadi, soalan. Assalamualaikum Ustaz, air sedap. Sekejap. Hujan, bila hujan kita kena doa. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, hujan yang bermanfaat. Doa macam tu. Kau tengok lebatnya hujan. Allahumma sayyiban nafi'a. Kena sebut macam tu. Ini sunnah Nabi SAW ajarkan, hadis Bukhari. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, hujan yang bermanfaat. Okay. Boleh nasihat pemerintah ke Ustaz? Tak boleh pula. Siapa kata tak boleh nasihat? Nasihat boleh. Kalau kita tengok pada kisah hadis, hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kan Abdul Malik bin Marwan di atas mimbar kena tegur dengan orang kan. Atau dia nak khutbah sebelum daripada solat hari raya. Sepatutnya solat hari raya ni dulu baru khutbah. Abdul Malik bin Marwan dia letak khutbah sebelum solat. Seorang lelaki bangun kata as-solat qabla khutbah. Solat sebelum khutbah. Dia cakap itu je. Lepas tu Abdul Malik bin Marwan jawab, qad turika ma hunalika, lama dah biar benda tu. Lepas tu sahabat Nabi bangun kata orang ni telah hilangkan, lepaskan apa wajib ke atas dia. Sebab Nabi sabda, barang siapa lihat dengan kamu kemungkaran, maka ubah dengan tangan dia. Kalau tak boleh ubah dengan lidah dia. Kalau tak boleh dengan hati dia. Dan itulah selemah-lemah iman. So basically kena faham sikit. Okay? Masalah taat tadi tegur boleh. Keluar memberontak tak boleh. Ajak orang benci pemerintah salah. Ajak benci pemerintah salah. Kan? Buat menjadi macam Abdullah bin Sabah kan. Dia pusing tempat seluruh negara Islam ketika zaman Osman bin Affan memerintah. Kerja dia adalah disibuk untuk suruh orang benci kepada Osman. Itu ada kisah dia. Okey, pelik zaman sekarang, Jaiho Ustaz. Bukan Jaiho lah. Itu Jaiho cerita Tamil, cerita Hindustan. Cerita Tamil. Apa tahu nama cerita dia? Cerita Jaiho tu dia ambil dari cerita Tamil. Nama cerita Tamil tu sekejap. Betul. Akak kata betul. Tapi yang akak tengok tu Hindustan. Dia sebenarnya cerita tu cerita Tamil. Kemudian ditukar kepada tukar kepada ni.
Mana tak. Okey. Dia cerita Telugu. Tajuk dia Stalin. Stalin. Telugu. So jadi bukan cerita Tamil, cerita Telugu. So jadi dia ada buatlah tolong tiga ni, tolong tiga. Jadi macam berjuta orang telah tolong berjuta-juta manusia. Kita tak ada macam tu. Kita berpegang dengan hadis Nabi SAW. Kita ajak orang buat kebaikan, bukan kena 3 orang, bukan 5 orang, bukan sekian. Buat sebanyak yang mungkin. Bahkan selama mana kita dalam membantu saudara kita, Allah akan bantu kita. Itu basic. Basic yang kita faham. Boleh ke pendakwah menegur kesilapan kawan melalui Facebook atau lainnya? Dia tengok keadaan. Kalau sekiranya kesilapan tersebut benda yang nyata. Contoh macam kawan kita tu buat provokasi ataupun pengisytiharan tentang idea dia tadi di khalayak ramai. Dan dia tak ada pun, bila kita tegur dia tak nak pun minta maaf. Dia terus berkeras, maka kita boleh buat pengisytiharan juga. Sebab bila kerosakan dia besar kepada orang ramai, pembaikan pun kena besar jugalah. So tu boleh teguran tu dibuat depan-depan. Sebagaimana dia tak malu untuk menyanggah hadis Nabi SAW, atau menyanggah dia buat penipuan, dia tak kisah penipuan pun dia buat. So kita boleh ijtihad kan, tak salah. Okay, tak benar. Bukan Tamil lah, Stalin. Tapi tahu cerita Telugu. Wallahualam. Dia sebenarnya saya ada cerita kelakar. Saya pernah sebut. Kali itu pergi buat satu syarahan tentang tajuk kursus solat untuk polis-polis yang mualaf masuk Islam. So bila tunjukkan tentang solat tu, kita tunjukkan 1, 2, 3 proses kan. Lepas tu sampai terperingkat dengan soal jawab kot. Saya tersebut, saya kata saya suka tengok cerita Tamil. Dia kata kenapa? Sebab saya kata dalam cerita Tamil best. Sebab ada menteri jahat, ada polis jahat. Tu dia diam. Dia polis, dia pun pasal polis. Saya dia kata, ustaz ni kata yang tu. Saya betul-betul. Pasal memang kalau tengok cerita Melayu, mana ada polis jahat? Sedangkan realiti tu ada je. Macam lah ahli agama jahat pun ada. Semua ada, cikgu jahat pun ada. Menteri jahat ada lah. So kata menteri jahat tak ada. Semua ada. Mana ada bila jadi satu jawatan tak ada jahat. Bohong lah. Sebab tu dalam cerita Tamil, menteri jahat banyak. Jadi cerita Melayu mana ada menteri jahat ada? Pernah tengok? Siapa tengok cerita Melayu menteri jahat kan? Menteri Pasola. Itu bukan. Itu zaman tu, zaman yang baru ni. Drama-drama televisyen di Malaysia ni tak ada kualiti langsung. Kalau dia kata nak portray sebenar, menteri jahat pun ada. Kan? Kilang-kilang terbuka tepi-tepi sungai tu. Takkan tak ada orang jahat. Masih ada lah penguasa jahat. Cuma kita kata, jadi saya kata polis jahat. Lepas tu diorang senyap. Saya macam, dah angin tukar kan. So saya kata dengan diorang, bapak saya dulu PTT. Almarhum bapak saya, PTT, pegawai tata tertib. Dia polis tangkap polis. Dia kalau dia punya uniform tu, dia punya topi tu atas ni merah. Dekat sini pun ada merah. Macam orang kata MP kan, military police. Dia ni polis. Polis tangkap polis. Jadi bila saya cakap itu diorang gelak. Jadi diorang kena tukar sikit dia punya tune. Kalau kita cakap sebagai orang awam yang biasa, dia tak ni. Kalau kita anak polis, dia orang senyap sikit. Diorang taklah marah. Sebab memang realiti pun ada. Korang polis tak ada, semua ada. Menteri jahat patut ada juga. Video-video kan. Tapi balik pada asal, movie ni bukanlah wasilah utama kita mendapatkan dakwah. Cuma kalau kita nak fahamkan kaedah tadi yang saya tengok ustaz tu kata, tolong 3 orang, nanti Allah bagi hajat kita. Kita macam, saya teringat cerita yang Jaiho tu kan. Dia gunakan istilah yang sama. Istilah multi level. Dan reka, kalau kita buat benda sekian, Tuhan bagi sekian. Ini adalah rekaan semata-mata. Tak ada kaitan dengan agama Islam. Okay, baik. Okay, kita berhenti sini kot. Nanti insyaAllah kita sambung kemudian. Wallahu'alam. Dah 96 dah. Okay. Lama sangat ni tak boleh. Okay, dia berhenti sini. InsyaAllah supaya kita dapat faedah daripada apa penyampaian tadi. Jadi siapa-siapa yang gunakan media sosial, tolonglah berhati-hati. Sebab anda sedang mendedahkan diri anda kepada kemurkaan Tuhan jika anda tak gunakan dengan betul. Wallahu'alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala salam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.